Hey guys, hari ni saya nak share dengan korang falsafah tarian Sufi ataupun yang dipanggil sebagai The Whirling Dervish. Dari bahasa Turki dia dipanggil sebagai tarian semak, semak Rumi, dan yang menari dipanggil darwish. Ataupun dalam bahasa Turki dipanggil semazin. Tarian ni dia ada 4 fasa tau. Dia ada 4 peringkat permulaan Dia punya full majlis dia. Daripada first kali dia akan ada seorang munsyid ataupun seorang yang melantunkan syair-syair, baik-baik puisi yang dikarang oleh Maulana Rumi di dalam kitab Masnawi, ataupun sebahagian orang melantunkan kasidah-kasidah yang memuji Nabi Muhammad SAW. Dan kedua, dia akan ada penari ni dah start masuk dengan pakaian dia akan tunduk dulu. Dia bukan tunduk sembah guru dia ataupun orang yang lead majlis tu, bukan, tapi itu adalah penzahiran ataupun simbolik kepada meredai bahawa diri ini adalah nafas ilahi. Apa yang dimaksudkan dengan nafas ilahi? Maknanya Tuhan bernafas dalam kita ke? Bukan. Maksud dia adalah menyedari hakikat diri kita ini adalah diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dan sehinggalah saat kita hidup sampai kita mati itu kita tidak tercerai dengan Allah dari segi dia punya kudrat dan iradat. Maknanya perancangan Allah itu sentiasa berada dengan kita. Okay, kita digerakkan, kita mandi pun disebabkan kita dimandikan, kita solat pun kita disolatkan. Jadi sebenarnya kita ni hamba, kita ni tidak ada apa-apa keupayaan melainkan dengan keupayaan Allah SWT. Jadi lepas fasa kedua itu lalu dia menarilah berputar anti-clockwise mengelilingi guru ataupun orang yang conduct majlis tarian semak tersebut. Dan yang keempat ditutup dengan bacaan Al-Quran ataupun doa daripada gurunya. Selalu orang tanya kan macam, kenapa dia menari pusing-pusing macam tu, tak pening ke kan? Dan kenapa anti-clockwise? Baik, untuk pengetahuan semua, anti-clockwise adalah salah satu sunatullah yang Allah telah tetapkan di alam jaga raya ini. Dari sebesar-besar galaksi di alam semesta sehinggalah sekecil-kecil partikel. Okey, kita lihat sesuatu. Daripada saat malaikat bertawaf di langit Baitul Makmur mengikut arah lawan jam, iaitu putaran tawaf lah. Orang-orang Islam yang pergi ke haji, yang melakukan tawaf di Kaabah, melakukan anti-clockwise. Dan juga bumi mengelilingi matahari dan juga segala paksi galaksi-galaksi mengikut arah lawan jam. Dan juga sehinggalah partikel proton dan juga elektron berpusing di antaranya mengikut anti-clockwise. Jadi ini adalah salah satu keajaiban ataupun penzahiran sifat-sifat Allah yang mengatur, iaitu kamal, sifat kamal Allah, sifat maha sempurna Allah menciptakan alam jaga raya ini. Jadi sebab itulah putaran itu mengikut putaran anti-clockwise, maknanya seiring dengan fitrah alam, tidak melawan fitrah Tuhan. Jadi apa kekuatan yang ada pada putaran anti-clockwise ini? Dikatakan putaran ini adalah putaran cinta. Okey, kenapa cinta? Okey, kita tengok dekat sini. Saat kita mencintai seseorang ataupun menyukai seseorang, kita tidak mahu berjauhan dengan dia. Kita sentiasa ingin bersama dan ingin merasa dekat dengan dia. Jadi begitulah juga penzahiran cinta Maulana Rumi terhadap Tuhan dan juga makhluk dan juga alam. Yang ini kita nak sentiasa bersama dengan Tuhan kita. Yelah, lagi-lagi Tuhan menciptakan kita, yang bagi rezeki kat kita. Kita sentiasa nak dekat dan bersama dengan dia. Tak mungkin kita sebagai pencinta Allah kita nak jauh daripada dia. Jadi simbolik itu dizahirkan dalam putaran cinta itu. Okey, sentiasa berada dalam paksi. And then berpusing tu dia mula dengan kaki kanan. Sunnah Nabi bawa memula dengan kanan. And then berpusing dengan tangan start pada bawah. Dia tutup dulu. Dah lama-lama dia buka dari bawah. Ini penzahiran seperti kelopak mawar yang mekar. Lambang cinta lah. Dan tangan kanan dia akan tapak tangan menghala ke atas, menzahirkan simbolik pada memohon rahmat Tuhan. Kita sentiasa mengharapkan rahmat dan belas kasih Tuhan, kerana tanpa rahmat Tuhan tidak ada kita, tidaklah kita diciptakan. Dan tangan kiri pula, tapak tangan kiri menunjukkan ke tanah, menunjukkan kita ni hamba yang berasal daripada tanah, yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi berputarlah dia dengan keasyikan mengingati Tuhan sambil zikir dan juga mendengar syair-syair yang dibaca oleh munsyid tadi. Dan dari segi pemakaian juga, konsep dia overall adalah membawa kita mengingat kepada kematian, kerana tarian semak ini membawa kita kepada konsep die before die. Maknanya bukan mati zahir ni, tapi matikan sifat keakuan ni, matikan rasa ego, sifat-sifat tercela kita. Barulah dia tidak menjadi hijab untuk kita berasa dekat dan bersama dengan Tuhan. Jadi pemakaian dia bermula dengan jubah hitam. Jubah hitam tu bila diorang start nak menari, diorang akan buka jubah tu. Simbolik kepada dunia. Kita tinggalkan dunia, kita tinggalkan sifat-sifat hal-hal yang melekakan dan yang bersifat sementara. Dan jubah dia putih yang ada kain tenur yang kembang bawah tu kan. Kain putih itu melambangkan kepada kain kapan yang mengingat kita kepada kematian lah. Dan juga tarbus tinggi dipakai itu adalah simbolik kepada batu nisan di Turki. Batu nisan di Turki design dia macam tu. Overall konsep dia senang cerita nak katakan membawa kita mengingatkan kepada kematian. Jadi dengan mengingatkan kematian akan terhapuslah sifat-sifat hubun dunia,